wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Tuan Imam dan seluruh arjatan kuasa surau, tuan-tuan guru, para asatizah, ibu-ibu dan ayah, bang kakak, adik-adik, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala. 2 minggu kita berada dalam bulan Ramadan ataupun 14 malam. Besok cukup 2 minggu kita berada dalam bulan Ramadan. Malam yang ke-14 bermakna kita dah hampir pada penghujung separuh masa yang pertama. Ini adalah waktu yang terbaik untuk kita muhasabah balik. Tengok balik separuh yang pertama ni macam mana. Kalau bola tu jurulatih sebelum habis separuh masa pertama, dia dah ada dalam kepala dia nak cakap apa pada pemain-pemain dia untuk perbaiki pada separuh yang kedua, kan? Dia tak adalah bila masuk dalam bilik tu berfikir apa benda aku nak cakap, tak. Hujung-hujung tu dia dah ada dalam kepala dia apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diperbetulkan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala kurniakan taufik kepada kita dapat 14 malam kita dipilih oleh Allah berada dalam surau, solat berjemaah, kan, sembahyang berjemaah ni kan nikmat yang sangat besar ni, tuan-tuan. Tuan-tuan rasa macam mana tuan-tuan Ramadan tuan-tuan setakat ni? Rasa okey? Okey? Ke takut nak jawab? Dia sebenarnya kita nak jawab okey lah, tapi nak jawab terbaik tu tak berani, kan? Sebab kita tahu kita banyak kekurangan, kan? Kita semua ada kekurangan. Tak ada yang perfect. Tak adalah maknanya Ramadan saya setakat ni Ustaz 14 malam ni 100% markah. Mesti ada kurang. Mesti ada sana sini yang kita boleh tambah baik. Yang kita pun tahu benda tu. Dan mudah-mudahan kita jadi orang yang sentiasa menambah baik Ramadan kita sampailah kita dapat bertemu pada Lailatul Qadar, dan pada 10 malam yang terakhir itu nanti. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah SWT sekalian, tajuk pada malam ni yang diberikan pada saya, tajuk ni dia tak ada kaitan sangat dengan Ramadan, tetapi memang ada hubungan secara tak langsung dengan Ramadan. Walaupun secara langsungnya kita nampak macam tak ada kaitan. Tajuk yang diberikan adalah Baiti Jannati, rumahku syurgaku. Tajuk ni saya kupas di KMFM 15 tahun lepas, setiap minggu pada hari Sabtu bertahun-tahun, tak habis-habis. Jadi kalau nak dibincangkan dalam tazkirah selama 20 minit, faham-fahamlah macam mana katnya tu. Jadi kita ringkas-ringkaskan, dan yang pentingnya adalah kita nak kaitkan dengan Ramadan kita. Tuan-tuan, kita semua tahu dalam bulan Ramadan ini, Ramadan salah satu daripada hikmahnya ataupun kebaikan daripada Ramadan itu adalah kita sentiasa ingat Allah Ta'ala memerhatikan kita, dan Allah tengok kita. Tak kira lah orang nampak tak nampak, ada CCTV tak ada CCTV, tapi Allah Ta'ala sentiasa melihat. Itu antara pengajaran besar bagi Ramadan. Kita pun tahu bila Allah Ta'ala wajibkan puasa, Allah Ta'ala sebutkan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Takwa, takut pada Allah, buat perintah Allah, tinggal larangan Allah. Jadi bila kita duduk dalam bulan Ramadan ni, pengajaran yang besarnya yang itu, maka sebenarnya itu jugalah kunci kepada kebahagiaan dalam berumah tangga.
Bila kita sentiasa tengok dan sentiasa ingat yang Allah Ta'ala tengok kita, kan? Bukan pasangan kita, bukan orang lain, tapi Allah Ta'ala pandang kita, Allah Ta'ala tengok kita, Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat. Ramai orang yang mengadu apa dia? Dia kata, Ustaz, pasangan saya tak reti nak menghargai saya. Ini sama je, orang lelaki dan orang perempuan, dua-dua ada benda ni. Ada orang lelaki kata isteri dia tak reti menghargai dia, penat, letih, setiap hari dia tidak dihargai. Isteri lagi selalu komplain benda tu, suami tak reti nak menghargai. Maka akhir sekali dia akan berada dalam keadaan stres, penat berada dalam rumah tangga macam tu. Maka rumah tangga tu tak boleh dinamakan sebagai baiti jannati, rumahku syurgaku. Syurga benda penat, kan? Syurga tak penat, kan? Dalam syurga relax, rehat, seronok aja. Jadi kalau dalam syurga ada penat-penat, stres, itu bukan syurga namanya. Jadi kenapa dia stres? Sebab dia masih lagi memikirkan tentang penghargaan daripada manusia. Kita masih lagi nak manusia yang tengok kita, manusia yang appreciate apa kita buat. Betul, sebagai seorang manusia normal, memang kita nak orang lain hargai. Orang tak hargai, memang kita ada kecewa. Tapi kecewa itu tidak akan memberi kesan kalau kita ingat yang sebenar-benar menghargai kita adalah Allah. Allah Ta'ala pandang, Allah Ta'ala tengok. Aku buat ni, walaupun manusia tak nampak, Allah kan nampak. Walaupun suami tu kata dekat isteri tu, awak tu gini, isteri kata, aku buat macam-macam kau tak nampak. Sebaliknya begitu juga, kan? Suami kadang dia kata. Isteri pula kadang-kadang jenis yang disebutkan dalam hadis, banyak orang perempuan di dalam api neraka. Salah satu sebabnya apa dia? Bila dia tak suka je, dia mengingkari terus segala kebaikan yang suami dia pernah buat. Jadi dia terus macam tak nampak dah tak ingat dah. Awak memang tak pernah sayang kita, tak pernah nak buat baik ke kita. Kahwin dah 30 tahun takkan tak pernah buat baik kot. Tapi pasal dia bergaduhnya, pasal kan dia terkeluar perkataan-perkataan macam tu, yang suami kata, ya Allah, aku berkorban macam-macam, kau tak nampak. Contohnya. Maka kalau kita ingat yang nampak, yang sebenar-benarnya adalah Allah, yang tengok kita 24 jam, maka insya-Allah kita akan lebih bahagia. Sebab hanya orang yang bahagia boleh bahagiakan orang lain, kan? Jadi nak bahagiakan orang lain, kita pun kena bahagia juga. Macam mana nak bahagia? Bahagia dengan Allah Ta'ala. Ingat, Allah Ta'ala pandang, Allah Ta'ala balas. Begitu jugalah nak buat jahat, tak jadi. Sebab Allah Ta'ala pandang. Macam tu juga. Berapa banyak pasangan-pasangan yang berpisah kerana apa? Kerana dia tak sedar, dia tak ingat yang Allah Ta'ala pandang dia. Jadi bila dia nak buat benda buruk, dia nak buat benda jahat, dia terlupa yang Allah Ta'ala pandang dia. So, Ramadan betul-betul mengajar kita benda ni. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan Ramadan, apa dia? Baiti jannati. Kita tengok bila bulan Ramadan, kita buka puasa sama-sama dalam keluarga. Tuan-tuan yang buka puasa kat surau, buka puasa kat surau lah. Tapi banyak di kalangan kita juga buka puasa kat rumah, kan? Kat sini buka puasanya ni, tiap malam ada kat surau. Ada. Ramai yang buka puasa kat surau ke ramai buka puasa kat rumah? Di kalangan tuan-tuan, rumah ke surau? Rumah. Banyak rumah dia. Kadang-kadang surau, kadang rumah. Tak apalah, kita ambil lebih kurang macam tu lah. Dah 13 kali kita buka puasa, kan? 13 kali kita buka puasa. Daripada 13 hari tu, ada hari yang kita buka puasa kat rumah, ada kita buka puasa kat surau. Okey. Bila kita buka puasa kat rumah, momen sebelum buka puasa tu, kan? Betul-betul momen sebelum buka puasa tu, sewajarnya kita manfaatkan untuk jadikan hubungan keluarga kita rapat. Macam mana? Caranya adalah dengan berdoa bersama-sama. Doa sama-sama. Doa apa dia? Doa sebelum buka puasa. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Sama-sama dalam keluarga kita baca macam tu.
Apa dia? Aku menyaksikan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Aku minta ampun pada Allah. Aku mohon syurga, kami mohon syurga, dan kami minta lindung daripada api neraka. Jadi sama-sama dalam keluarga tu semua sama dia punya target dia. Nak syurga, nak selamat daripada api neraka. So sebelum buka puasa kita sama-sama baca. Sebab benda ni penting. Orang perempuan, ibu-ibu, kalaulah menyiapkan makanan, nak letak dekat atas meja tu, jangan sampai dah dekat maghrib lagi seminit masih sibuk nak letak makanan. Paling tidak 5 minit sebelum maghrib dah duduk sama-sama. Duduk sama-sama 5 minit sebelum maghrib. Jangan tengok TV. Lagilah. Iklan sebelum azan tu antara iklan paling mahal sekali sepanjang tahun. Kat TV. Sebab ramai betul buka TV waktu tu. Kalau pun buka nak dengar azan, tak payahlah duduk depan TV tu. Duduk sama-sama depan meja, bukan sebab nak gentil kurma. Kan? Tak sabar-sabar nak buka kan. Peganglah kurma tu. Bukan. Untuk doa sama-sama. Doa sama-sama. Baca sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kan? Biar momen tu ada. Momen dalam keluarga sebelum berbuka puasa sama-sama doa minta syurga. Minta lindung daripada api neraka. Kan waktu tu kan doa mustajab. Kita tahu. Dan waktu doa mustajab kita sibuk sembang. Rugi sangat. Dekat surau pun macam tu juga kadang. Sama-sambil nak tunggu buka puasa kan, sibuk sembang. Semalam kemarin saya buka puasa kat masjid. Saya perhatikan kebetulannya masjid tu dia bagi ustaz duduk kat meja. Orang lain semua duduk bawah. Saya tak selesa juga, tapi dah dihidang kan. Kita sampai-sampai tu lagi 2 minit je nak maghrib. Jadi terus je lah. Nak cari tempat pun dah tak ada dah. Duduklah kat situ. Duduk kat kursi, meja. Nampaklah jemaah semua kan. Nampak jemaah semua. Jadi bila nampak tu, semua bersembang. Bersembang orang sebelah, bersembang. Silaturahim katanya. Bersembang. Padahal tu kan waktu doa tu. Waktu doa mustajab. Nak bersembang kejap lagi bila dah makan. Tengah makan tu nak bersembang lah. Sebelum maghrib jangan bersembang. Itu waktu doa mustajab. Jadi waktu tu doa terus. Jadi kalau dalam keluarga, doa sama-sama. Tambah pula lagi bulan Ramadan jugalah kita boleh buat ibadat sama-sama, kadang kan sembahyang tarawih, datang surau sama-sama, ataupun sembahyang kat rumah sama-sama, baca Quran, tadarus sama-sama. Kan sangatlah baik kalau boleh tadarus kat rumah. Bukan saja tadarus kat surau, tadarus kat rumah sama pasangan, anak-anak, baca Quran sama-sama. Ini kan waktu momen-momen yang menjadikan rumah kita macam syurga. Sebab hanya orang soleh yang masuk syurga kan. Yang betul-betul awal masuk syurga. Orang jahat pun masuk syurga juga, tapi lepas kena basuh dan neraka, na'udzubillah. Maksudnya yang betul-betul terus masuk syurga adalah orang soleh. Kita nak rumah kita macam syurga, maka kita kena jadikan rumah kita ni ada sifat-sifat ahli syurga. Sifat-sifat ahli syurga contohnya rajin baca Quran. Contohlah kan. Jadi kita pun dekat rumah kenalah ada majlis-majlis baca Quran. Dalam keluarga kita, anak-anak kita baca Quran, kita sebagai mak bapak baca Quran. Lagi, orang yang masuk syurga mestilah di kalangan orang yang sembahyang. Maka mesti ada sembahyang kat rumah. Sebab sembahyang sunat ni tuan-tuan, sembahyang sunat yang paling afdal adalah di rumah kan. Kecuali sembahyang sunat yang afdal berjemaah macam tarawih. Afdalus salatil mar'i fi baitih illa al-maktubah. Sebaik-baik sembahyang seseorang adalah di rumahnya kecuali solat yang fardu. Maknanya solat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, okey, tu memang lebih afdal kat masjid bagi orang lelaki. Tapi sembahyang sunat yang qabliyahnya, ba'diyahnya sebenarnya lagi baik kat rumah. Jadi contoh kita dah habis sembahyang fardu, kita balik rumah sembahyang sunat kat rumah. Itu lebih baik. Bahkan ada pandangan, walaupun pandangan tu sangat lemah, ada pandangan ulama yang sampai mengatakan tak boleh sembahyang ba'diyah tu kat masjid. Sampai gitu sekali. Sebab apa? Dia kata sebab Nabi akan sembahyang kat rumah. Kalau pandangan tu lemah lah. Pandangan yang kuat memang kat mana-mana pun boleh sembahyang sunat ba'diyah ni. Tetapi sampai gitu sekali ada ulama letakkan. Sebab sentiasanya Nabi SAW sembahyang sunat, qabliyah dan ba'diyahnya di rumah baginda. Jadi biar kat rumah tu ada sembahyang sunat.
Jangan kat rumah tak ada sembahyang sunat langsung. Biar sembahyang sunat tu ada di rumah. Jadi tuan-tuan semua datang ke surau, pastikan adanya waktu untuk sembahyang sunat di rumah, lagi-lagi sembahyang-sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjemaah. Sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah macam sembahyang tarawih, sembahyang witir pada bulan Ramadan. Yang tu ya memang disunatkan berjemaah. Jadi kita buat dekat surau, kat masjid. Okeylah. Tapi sembahyang yang lain tu, sembahyang sunat lain, sembahyang duha ke, sembahyang tahajud ke apa ke, kat rumah. Kecuali nak iktikaf, iktikaf kat masjid. Jadi kita pun qiyamul lail sekali kat masjid. Itu cerita lain. Tapi sebab kita nak iktikaf tu, bukan sebab nak sembahyang tu. Sebenarnya yang kita buat qiyamul lail berjemaah ke apa semua tu kan, qiyamul lail tu sebenarnya tidak disunatkan berjemaah. Tapi kita buat dekat masjid sebab apa? Sebab kita dah iktikaf kat masjid. Pada 10 akhir Ramadan contohnya, dah iktikaf kat masjid. Jadi dah iktikaf, sembahyanglah kat masjid, takkan nak balik sembahyang kan, sembahyang kat masjid. Tapi sembahyang tu sendiri sebenarnya lebih baiknya di rumah. Sembahyang, kalau sembahyang tu saja. Jadi waktu-waktu yang lain kan sepanjang tahun memang biar ada di rumah. Kerana apa? Kerana kita nak jadikan syurga tu di rumah kita. Kan? Seterusnya tuan-tuan, ingat, bila kita Ramadan mengajar kita untuk mengharap pahala daripada Allah kan. Tadi kita sebut, kita tahu Allah Ta'ala pandang. Okey. Dalam rumah tangga kita kena ingat satu benda. Allah Ta'ala sebut, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah ciptakan antara kalian pasangan-pasangan daripada jenis diri kalian sendiri, manusia sama manusia, untuk kalian tenang padanya. Kemudiannya Allah tambah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dia jadikan dalam rumah tangga kalian mawaddah dan juga rahmah. Kasih sayang tu yang jadikan tu Allah, bukannya kita. Kita sekadar usaha. Kita kena ingat benda ni. So seperti mana Ramadan kita banyak berharap daripada Allah, maka macam tu jugalah dengan rumah tangga, kita kena banyak berharap daripada Allah Ta'ala. Buat apa-apa pun, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan aku kebahagiaan. Yang ni saya rasa tuan-tuan semua buat. Doa banyak kan? Doa, Rabbana hablana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan, jadikanlah pasangan kami, zuriat kami, keturunan kami ni semua penyejuk mata untuk kami. Rasanya semua tuan-tuan dah baca doa ni kan? Baca. Sebab apa? Kita berharap usaha kita tu dia tak beri kesan. Sebenarnya usaha kita tu tak bagi kesan. Yang bagi kesan adalah Allah, bukan usaha tu sendiri. Usaha tu sendiri dia boleh jadi kesan bila Allah Ta'ala tentukan bahawasanya dia memberi kesan, bukan dia tu sendiri yang bagi kesan. Jadi jangan ingat kita ni romantik sedahsyat-dahsyatnya pun, maknanya dia lah paling hebat sekali, suami paling hebat sekali kat dunia ni, suami misali lah. Tak semestinya jadi bahagia juga rumah tangga kalau Allah Ta'ala tidak takdirkan. So Allah Ta'ala sebut wa ja'ala bainakum, dia jadikan kasih sayang antara kalian, bukannya kalian. Allah yang jadikan. Dan subhanallah, bila Allah Ta'ala jadikan, dia jadi apa? Disebutkan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang hendak berfikir. Ada je orang baik dengan orang baik tapi tak bahagia. Kan ada je, bila Allah Ta'ala jadikan tak bahagia juga dia. Sepupu Nabi SAW, Sayyidatina Zainab. Sayyidatina Zainab ini, beliau adalah cucu kepada Abdul Muttalib, orang yang hebat. Sepupu Nabi, Nabi pun cucu Abdul Muttalib kan. Maknanya di kat Mekah ni dia kiranya keluarga bangsawan. Tapi dia diarahkan oleh Nabi SAW untuk kahwin dengan Sayyidina Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah siapa dia? Anak angkat Nabi yang merupakan bekas hamba. Zaid bin Harisah hamba, kan? Dijual, dibeli oleh anak saudara Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah dapat, Sayyidatina Khadijah hadiah pada Nabi SAW. Kahwin dua orang ni. Sayyidina Zaid sangat disayangi oleh Nabi SAW.
anak angkat Nabi. Kan Nabi tak sayang lagi. Kehulu kilir dengan beliau. Nabi SAW dengan Sayyidina Zaid. Memang Sayyidina Zaid ni orang yang sangat baik. Nabi kahwinkan dengan Sayyidina Zainab, sepupu Nabi. Tapi dalam setahun macam tu je, akhirnya mereka berpisah, bercerai. Padahal baik dengan baik ni. Sayyidina Zainab ni orang yang sangat baik, orang yang sangat pemurah. Di kalangan isteri Nabi, beliaulah yang paling pemurah sekali. Kenapa kita kata dia isteri Nabi? Sebab lepas tu kahwin dengan Nabi. Lepas tu kahwin dengan Nabi SAW, Sayyidina Zainab ni jadi salah seorang isteri Nabi. Tapi nak cerita yang sebelum tu dia kan baik dengan baik, tapi pisah juga. Maknanya kalau Allah Ta'ala dah takdirkan bahawa tidak ada kasih sayang, tak ada juga kasih sayang, walaupun orang yang baik dengan orang yang baik. Cuma kerja kita apa dia? Kerja kita kena minta pada Allah, minta banyak-banyak pada Allah. Allah Ta'ala yang menentukan, Allah Ta'ala yang tentukan. Kalau baik berurusan, baiklah, yakin dengan bantuan daripada Allah SWT, dan ketentuan Allah Ta'ala itulah yang terbaik. Lepas tu kita buatlah, carilah cara Nabi SAW. Kita pun tengok kan, Nabi sebut khiyarukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada ahli keluarganya, kan? Aku adalah yang paling baik sekali pada keluarga aku. Jadi kita pun cubalah buat yang terbaik. Betul lah, sebab Nabi bagi tahu begitu. Orang yang terbaik di kalangan kalian adalah orang yang paling baik sekali pada keluarga dia. Aku sebagai seorang manusia biasa, bukan Nabi, aku nak jadi orang terbaik juga, maka aku kena buat terbaik pada ahli keluarga aku. Macam tu je lah. Jadi dia tak akan jadi isu kalau suami isteri ni semua taat pada Allah, sebab dia tahu dia nak jadi yang terbaik, maka dia buat baik pada ahli keluarga. Lepas tu tirulah cara Nabi SAW buat baik macam mana. Nabi minum dekat gelas yang sama ke, Nabi panggil dengan gelaran-gelaran yang baik pada isteri Nabi, kan? Nabi biarkan isteri Nabi sikat rambut Nabi SAW. Kak pernah sikat suami punya rambut? Kena jawab apa? Suami tak ada rambut dah. Dia ni biasa saya ditanya soalan ni. Dia kata, ustaz, baru tahu kata isteri Nabi sikatkan rambut suami. Bolehlah kak buat? Masalah ustaz. Kenapa masalahnya? Suami dah tak ada rambut, dia kata. Jadi saya kata, jangan putus asa. Jangan putus asa tu bukan maknanya suruh suami tanam rambut, tak. Tapi maksudnya anak menantu kan ada. Suruhlah anak menantu buat pula. Jadi pahala bersambung untuk kita, tak? Tiap-tiap kali dia buat, kita dapat pahala. Kan? Kerana tak mesti kita buat. Dia buat, kita dapat pahala juga. Isteri saya pun tak boleh sikat rambut saya. Saya pun sentiasa botak juga. Kan? Pergi umrah botak je sentiasa. Okey. Lagi Nabi SAW ada tidur dekat peha Sayyidatina Aisyah, main lomba lari dengan Sayyidatina Aisyah, kan? Benda-benda tu semua kita biasa dengar, kan? Macam mana Nabi SAW bila balik lewat malam macam mana, bila balik waktu pagi macam mana, bila balik pagi tengok tak ada makanan, Nabi sebut izan inni shaim, kan? Macam mana Nabi SAW bawa beg, ada beg kecil yang mana adanya peralatan yang untuk membersihkan diri bila balik ke rumah. Nabi SAW bila balik ke rumah, Nabi balik tu mesti dalam keadaan yang baik. Nabi balik dalam keadaan senyum. Itu sunnah yang senang. Balik tarawih, kejap lagi sampai rumah, jangan lupa senyum. Kalau ada orang kat rumah lah. Okay. Kalau orang semua dah tidur, cerita lain lah. Jadi maknanya senyum. Make sure senyum bila sampai rumah. Bila sampai rumah, jadikan penampilan kita penampilan yang elok, walaupun balik dari kerja keletihan. Kan? Nabi SAW balik dari musafir, kan padang pasir tu, berdebunya, letihnya, kan, panasnya. Tapi bila balik, Nabi sentiasa dalam keadaan elok. Macam mana? Nabi akan ada sikat, Nabi SAW akan ada minyak wangi, Nabi selalu ada siwak, gosok gigi. Maknanya bila Nabi balik, elok, tak serabut. Balik ke rumah dalam keadaan elok. Itu cara Nabi SAW. Kemudiannya, cara komunikasi. Tuan-tuan kadang-kadang kan, bila isteri banyak bercerita, macam mana agaknya kita nak respon? Ke kita buat dek je? Kan? Memang banyak mulut pun biarlah, kan? Ke macam mana?
Kan Nabi SAW kalau cerita kan, dan isteri je ni banyak bercakap, kadang pegang handphone je. Ya, oh ya, macam tu je lah kan. Macam tu lah. Tapi kalau Nabi SAW buat macam mana? Dia ada cara dia. Cara ni orang psikologi buat. Orang psikologi buat, saya belajar, saya tengok lah, Nabi pun buat benda ni lama dah, 1400 tahun dulu Nabi buat dah. Macam mana? Pernah satu kali Nabi SAW diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang orang perempuan yang berkumpul bersama-sama bercerita tentang suami masing-masing. Ramai, berbelah-belah orang punya cerita. Sayyidah Aisyah cerita tu waktu malam, satu-satu Sayyidah Aisyah cerita. Nabi tak menyampuk, Nabi tak apa. Sampailah dekat ujung sekali, yang last sekali punya cerita tu, Sayyidah Aisyah cerita tentang seorang yang namanya Ummu Zara. Sayyidah Aisyah bercerita, Ummu Zara ni macam ni lah. Ummu Zara ni dia cerita tentang diri dia, aku gini. Dia cerita. Macam-macam lah kisah dia dengan Abu Zara, dengan suami dia. Kan? Last sekali baru Nabi komen. Nabi kata, aku dengan kau macam Abu Zara tu dengan Ummu Zara. Apa pengajaran dia sini? Tuan tahu apa pengajaran dia? Tuan-tuan kena ingat yang last kan. Faham? Tuan-tuan kalau nak ulang ayat last. Kalau tak dapat yang ayat pertama tu pun tak apa tuan-tuan. Ambil yang last. Itu taktik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa payah, penat kalau nak dengar kan, kadang orang rumah dia bila bercerita panjang, dia bukan nak kita menyelesaikan masalah dia, dia nak meluah. Kita pula cepat-cepat nak menyelesaikan masalah. Jangan kan? Isteri cikgu kan? Isteri cikgu, bang penat bang pergi sekolah sekarang, dalam panas sekarang ni punya teruk panas ni 42 degree bang, dengan kipas pun tak berapa kuat, dengan apa semua. Kita dah jawab apa? Kita jawab yang ujung je. Kipas tak kuat. Ya bang, budak-budak sekarang nakalnya bang, ya Allah, dahsyat sangat diorang ni. Diorang tak macam dulu. Sekarang diorang lain bang. Sekarang diorang punya nakal luar biasa bang. Nakal diorang ni, saya pun tak faham lah macam mana teruknya budak-budak sekarang punya nakal. Nakal? Dah lah, jadilah. Iya bang, nakal diorang, ya Allah bang. Diorang naik atas kursi, diorang panjat meja, bergayut kat kipas. Bergayut kat kipas? Bang, diorang, ya Allah, gini kan. Betul? Abang nak kopi? Dah lah. Dia pergi dalam, suami dia lah pendengar yang paling setia sekali. Betul? Jangan cakap, dia cerita betul. Awak berhenti kerja je lah. Suami, awak berhenti kerja je lah. Tak apa, kita cukup duit dah. Memang confirm mesti tu frust ni. Aku cerita bukan sebab nak suruh berhenti kerja. Memang ada yang macam tu. Saya baru je dengar baru ni kisah seorang ni, dia kerja, dia isteri tu suka mengadu. Bos dia macam ni kan. Suami tu siap pergi pejabat tu. Suami tu siap pergi pejabat. Saya suruh berhenti kerja, saya suruh isteri dia berhenti kerja. Cari bos tu, mana bos awak? Ya Allah, punya malu si isteri tu. Isteri cerita, bukan je nak suruh kita menyelesaikan. Dia nak mendengar. Yang tadi tu Nabi SAW buat, kata rupanya psikologi ulang ayat terakhir ni dah ada daripada zaman Nabi SAW lagi. Bukan itu poin utamanya, tapi nak ceritanya adalah komunikasi yang berkesan, komunikasi yang baik, dan ditunjukkan oleh Nabi SAW lagi. Tuan-tuan, bulan Ramadan kita lagi lah kena jaga mulut kita, jaga perkataan kita, suami isteri sama-sama semua. Bulan Ramadan ni kan kita sentiasa kena jaga. Kalau ada orang cari gaduh, Nabi kata sebut aku puasa. Apatah lagi kalau yang nak bergaduh tu adalah pasangan sendiri, lagilah kena jaga. Sabar. Ramadan. So Ramadan ajar diri kita untuk disiplin. Ada seorang kawan saya, dia dah lama kahwin, lepas tu dia kahwin seorang lagi, dia kahwin dulu. Lepas tu dia kata gini,
Dia kata, saya belajar satu benda sekarang. Apa yang awak belajar? Daripada dulu saya tak belajar benda ni, sekarang baru saya belajar. Apa dia? Dia kata, diam itu emas. Diam itu emas. Selama ni dia kata kalau isteri ajak bergaduh je, mesti dia nak bergaduh juga, mesti nak menjawab juga. Sekarang baru dia faham, dia kata sebenarnya tak payah bergaduh banyak, diam tu yang kena banyak. Nabi pun dah bagi tahu kan, falyakul khairan au liyasmut, bercakaplah baik ataupun diam. Kalau rasa kita tak boleh cakap baik, diam, tak payah menjawab. Bukan maknanya bila kita diam tu kita kalah, tidak. Sama je, isteri pun sama, suami pun sama. Ni sama-sama je semua kita. Diam tu lebih baik daripada kita bercakap benda yang tak baik. Ini yang merapatkan kita adalah Allah Ta'ala. Kita ikut syariat Nabi SAW, ikut sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kebahagiaan di dunia, dan mudah-mudahan Allah kurniakan kita rumah di syurga nanti. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kutri unsa wa dzakar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.